الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahim, maka kita dapat bersama pada malam ini bagi membaca daripada kitab Zubdatul Qawaidil Fiqhiyah yang disusun oleh Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala rahimahullah damat barakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi perlindungan kepada beliau. Malam ini kita mulakan pada muka surat yang ketiga. Pada muka surat yang ketiga. Pada muka surat satu itu adalah muqaddimah, mengapa kitab ini disusun oleh Syekh, adalah untuk supaya diadakan daurah ya. Tulis kat sini ni, diadakan daurah di Yayasan Bukhari. Jadi kitab ini disusun pada tahun 2007. Oh, ni lah pening. Syekh Nuruddin ada kitab yang merupakan ringkasan kitab guru beliau, Abdullah bin Sa'id Al-Lahaji. Jadi ada kitab yang tajuk Idahul Qawaidil Fiqhiyah li Tullabil Madrasah Saulatiyah. Jadi Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahaji telah menulis kitab untuk pelajar-pelajar Madrasah Saulatiyah di Makkah, yang Syekh Nuruddin pun dulu belajar di sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Syekh Nuruddin ada buat ringkasan bagi kitab tu. Jadi ini ringkas lagi. Dia ada ringkasan guri idah. Kalau tak silap saya namanya Durar Saniyah. Itu ringkasan guri idah qawaid fiqhiyah. Ini ringkasan lagi. Ringkas atau ringkas. Sebab tujuan diringkaskan sebab nak dibaca dalam daurah. Maka diringkaskan. Dan Syekh membawa 3 contoh sahaja bagi setiap kaedah yang diutarakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-mabhathul awwal fi ta'rifil qawaidil fiqhiyyati wa masdaruha. Al-qawaidu, kita nak baca macam mana ni? Baca terjemahan lah. Saya baca matan, terjemahan. Al-qawaidu jam'u qa'idatin wa hiya lughatan bima'na al-asas wa istilahan hiya amrun kulliyun yantabiqu ala jami'i juz'iyatihi ghaliban. Perkataan qawaid adalah jamak kepada perkataan qaidah. Kalau contohnya dalam bahasa Arab kan, pondisi bagi rumah tu orang Arab panggil qaidah, qaidatul bait. Piling tu dipanggil qaidah. Jadi itu makna kaedah. Perkataan kaedah ni dia adalah plural. Pluralnya adalah qawaid, singularnya kaedah. Perkataan qawaid adalah jamak kepada perkataan kaedah. Dari sudut bahasa, ia bererti asas sesuatu. Jadi asas kepada rumah, dia punya piling dia, maka dipanggil qaidatul bait. Sementara dari segi istilah, ialah suatu perkara umum yang lazimnya diaplikasikan terhadap
ke semua bahagian-bahagian tertakluk dengannya. Terjemahannya begitu. Suatu perkara umum. Di perkataan suatu perkara umum ini dia terjemah kepada perkataan amrun kulli. Yang lazimnya ni adalah merupakan terjemahan perkataan ghaliban. Diaplikasikan terhadap ke semua bahagian-bahagian tertakluk dengannya. Saya terjemah yang saya punya terjemahan lah. Jadi kaedah ni dia adalah satu perkara yang kulli. Kulli ni dia macam contohnya kita sebut dalam usulul fiqh al-amru lil wujub. Perintah ni untuk benda yang wajib. Jadi perkataan tu macam kaedah al-umuru bimaqasidiha. Jadi al-umuru bimaqasidiha. Jadi kaedah ni adalah satu perkataan, satu jumlah, satu ayat kulli. Kulli ni maksudnya dia kulli istilah mantik. Bawah dia ada afrad. Contohnya perkataan apa? Perkataan insan. Jadi perkataan insan dipanggil kulli, manusia. Kulli yang mana siapakah yang dipadankan dengan perkataan manusia? Siapa sahajalah yang dia ada hakikat manusia, maka dia dipanggil manusia. Jadi kaedah ni dia adalah satu jumlah, satu ayat yang mana di bawah dia kita boleh rangkumkan banyak masalah. Itu mudah faham. Dia adalah satu ayat yang di bawah dia kita boleh rangkumkan banyak masalah yang ada kaitan. Jadi kulli bawah dia juz'i. Macam contohnya kulli hayawan, juz'i idhafi manusia dan juga lembu, kambing dan seumpamanya. Jadi kaedah ni adalah satu perkara kulli yang padan. Yang tabik itu maksudnya yang padan atas semua juzuk-juzuknya secara ghalib. Saya lebih suka terjemahan begitulah. Nanti masa kita baca kaedah, kita akan lebih faham apa maksud takrif ni. Masa kita baca kaedah nanti, kita akan lebih faham apakah yang dimaksudkan takrif ni. Sebab di sini dalam terjemahan ni dia terjemahkan ghaliban tu lazimnya. Kenapa ada perkataan ghaliban? Kaedah ni, kaedah fiqh ni dia adalah aghlabiyah bukan kulliyah. Dia adalah apa? Aghlabiyah. Apa maksud dia aghlabiyah? Ada keadaan-keadaan yang mana mustathna, dikecualikan. Ada keadaan-keadaan, sebab itu bila kita belajar je kaedah, nanti dia akan bawa ada beberapa masalah yang terkeluar daripada kaedah ni. Jadi bila dia terkeluar daripada kaedah ni, maka dia punya kulli itu bukan kulli hakiki. Sebab ada juga surah-surah yang mana dikeluarkan daripada kaedah. Macam contoh tadi saya bagi contoh, ma haruma akhdhuhu haruma i'ta'uhu. Hukum ni apa? Benda yang haram ambil, benda yang haram ambil, haram bagi. Ma haruma akhdhuhu haruma i'ta'uhu. Tapi ada keadaan yang mana haram ambil tapi boleh bagi. Itu dipanggil kaedah ni ada keadaan yang mana dikecualikan. Okey, dipanggil apa? Mustathna. Itu sir ataupun maksud perkataan ghaliban ditambah dalam takrif. Qala fi ad-dur. Dia durar tu bukan dur. Qala fi ad-durar, ada ra satu lagi. Durar tu lah. Qala tu maksudnya syekh. Durar saniyah. Fal qawaid hiya usulun fiqhiyatun kulliyatun fi nususin mujazatin dusturiyah tatadammanu ahkaman tashri'iyatan 'ammatan fil hawadith allati tadkhulu tahta mawdu'iha. Menurut apa yang dijelaskan di dalam kitab Ad-Durar Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, dalam Durar Saniyah, qawaid fiqhiyah ialah prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum
berbentuk teks-teks ringkas serta dusturikal. Ni bukan bahasa dusturikal ni, saya bahasa Indonesia kot, dustur lah, undang-undang. Faham? Dia ada undang-undang, dustur. Menghimpunkan hukum-hukum syarak yang umum berhubung kes-kes yang terkandung di dalam perbicaraannya. So kita akan faham nanti bila kita baca kaedah. Seterusnya, kaedah-kaedah fiqh ini terkenal dengan bentuknya yang ringkas dan padat. Wa tamtazul qa'idatu bimazidil ijazi fi siyaghatiha ala umumi ma'naha. Skop sasarannya luas mencakupi cabang-cabang masalah fiqh. Dengan menguasainya, seseorang dapat mengenal pasti beberapa hukum yang tidak dinyatakan secara khusus di dalam Al-Quran, Sunnah dan ijma' ulama. Jadi cuba tengok pada perkataan ni, wa tamtazul qa'idah. Wa tamtaz, kaedah-kaedah fiqh ini terkenal. Dia wa tamtaz ni, kita nak terjemah apa? Kaedah mempunyai keistimewaan dari segi bentuknya yang ringkas dan padat. Dalam keadaan maknanya yang umum. So ada perkataan yang tak diterjemah, ini susah. Di terjemahan ni ada tak fair kan yang Arab ni. Kaedah-kaedah fiqh ini terkenal dengan bentuknya yang ringkas dan padat. Jadi kaedah fiqh ni, kalau kita baca dalam sejarah, dalam muqaddimah kitab Idahul Qawaidil Fiqhiyah, yang mula mengasaskannya adalah ulama Hanafi. Dia ada kisah dia dalam Idah Qawaid Fiqhiyah. Jadi, dan dia jadi unik. Sebab kaedah fiqh ni dia jadi unik. Kita hafal perkataan pendek, tapi dia boleh selesaikan banyak masalah. Sebab itu kalau urutan dalam fiqh, kita belajar 3 perkara. Pertama kita belajar furu', yang kedua kita belajar qawaid, yang ketiga kita belajar usulul fiqh. Usulul fiqh, furu'ul fiqh, qawaid fiqhiyah. 3. Masing-masing ada peranan yang berbeza. Dia, kalau kita nak tengok asal sekali, usulul fiqh. Usulul fiqh menerbitkan furu'ul fiqh. Furu'ul fiqh menerbitkan qawaid fiqhiyah. Itu dia banyak urutan dia. Sebenarnya qawaid fiqhiyah ni adalah rumusan yang ulama buat berdasarkan kajian terhadap masalah-masalah yang difatwakan. Maka mereka melihat ada suatu sisi yang sama, qadar mushtarak, lalu dibuat satu ayat, yang mana ayat ini dia boleh merangkumi banyak masalah. Jadi itu maksud dia. Kaedah-kaedah fiqh ni terkenal dengan bentuknya ringan dan padat. Contohnya pendek kan, dia punya kaedah pendek je. Ad-dararu yuzal, pendek kan. Al-aslu bara'atu zimma, al-yaqin la yuzal bisyar, ad-daruratu tubihul mahzur. Pendek je. Walaupun dia pendek, tetapi sebenarnya dia adalah rumusan daripada pemahaman ulama terhadap apa? Hukum-hukum furuk-furuk yang telah difatwakan. Itu yang dimasukkan. Kaedah-kaedah fiqh ini terkenal dengan bentuknya yang ringkas dan padat. Skop sasarannya luas mencakupi cabang-cabang masalah fiqh. Dengan menguasainya, wa bima'rifatiha yastati'ul insan, seseorang dapat an yata'arrafa, mengenal pasti beberapa hukum, ala ahkamil hawadis, pasti beberapa hukum yang dikena tambah tu. Seseorang dapat mengenal pasti hukum-hukum bagi masalah-masalah. Dengan tambahnya tu terjemahan dia. Mengenal pasti hukum-hukum bagi masalah-masalah yang tidak dinyatakan. Tukarlah terjemahan dia. Yang tidak dinyatakan secara khusus.
Dia bagus kita tak perlu terjemah nas tu. Tidak ada nas. Macam tu je. Tidak ada nas padanya di dalam Al-Quran, sunnah dan ijma' ulama. Kemudian seterusnya, wa masdarul qa'idah. Tajuk wa masdarul qa'idah ni soalan kan. Kaedah fiqh ni dia datang daripada mana? Dia datang daripada sumber mana? Maka disebutkan di sini, wa masdarul qa'idati al-fiqhiyati qad yakunu nassan min kitabin kama hiya al-halu fi qa'idati al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, masdaruha qawlu ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, au sunnatin, au baca apa? Sunnatin, atah pada min kitabin, ka qa'idati al-umuru bimaqasidiha fa inna masdaraha al-hadith hadithus sahihu innamal a'malu binniyat. Sumber kaedah fiqh ada kalanya berasaskan Al-Quran, seperti kaedah kesukaran membawa kemudahan. Sumbernya ialah firman Allah, dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Atau berasaskan sunnah, seperti kaedah setiap perkara itu tertakluk kepada tujuannya. Sumbernya ialah hadis sahih, hanya saja amalan-amalan itu diambil kira dengan adanya niat. Dalam sebuah kitab dia menjelaskan apakah kelebihan mempelajari qawaid fiqhiyah. Dia bahaskan daripada segi adakah boleh dan berpada kita belajar qawaid je. Dia sekarang ni orang belajar maqasid kan, belajar maqasid, belajar qawaid dan tak belajar furu' langsung. Dia ada trend belajar macam tu, hanya belajar apa? Qawaid dan maqasid. Maqasid meraihkan maqasid yang 5, yang 6 bas. Jadi tak bagus. Dia bahaya. Sebab tu pelajaran fiqh yang betul, kita belajar furu'. Kan? Furu' kena belajar. Maksudnya kita pernah lalui kitab-kitab furu'. Tetapi kalau tak belajar qawaid, apa dia punya masalah dia? Imam Subki sebut dia furu' fiqh ni ada puluh ribu, bukan puluh ribu, ratus ribu furu'. Kalau kita nak habiskan masa untuk hafal furu' fiqh, memang tak terhafal lah, banyak. Jadi cara belajar fiqh yang lebih sistematik, kita mengingati furu'-furu' yang dasar, yang asas, dan dalam masa yang sama kita belajar qawaid. Jadi Imam Sufi kata, kalau membelajar qawaid, kita dapat menjimatkan masa berbanding orang yang mana dia hafal furu'. Hafal furu' dia macam ni, masalah ini hukum dia ini, masalah ini itu dia panggil orang hafal furu'. Tetapi dia tidak tahu dasar furu' tersebut. Dia tak tahu dasar. Jadi bila kita tak tahu dasar, kita terpaksa hafal. Dan kita akan menghadapi masalah. Bila sesuatu masalah tak ada disebut dalam kitab, maka kita akan bingung macam mana cara nak selesaikan. Jadi dia punya punca dia ialah apabila tidak mempelajari. Nak habiskan masa hafal furu', minhaj sahaja ada 70,000 furu'. Dan furu' fiqh ni dia sebanyak perbuatan manusia. Semua perbuatan manusia ada hukum. Semua perbuatan mukallaf, sama ada mubah ke, haram ke, sunat ke. Jadi berapa banyak kita nak hafal adalah suatu cara belajar yang lebih tepat, iaitu kita mempelajari qawaid. Tetapi mempelajari qawaid sahaja tanpa menghafal furu' pun tak betul juga. Dua-dua perlu ada dalam pengajian kita. Okey, itulah secara ringkas penerangan tentang qawaid dan sumbernya. Kemudian lagi sebut di sini, waqad takunul qa'idatu mustanbatan min nassin syar'iyyin ka qa'idati al-yaqin la yuzalu bi syak fa innahu mustanbat fa innaha
fa innaha mustanbatatun min hadithi idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ushkila alaihi akharaja minhu syai'un aw la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Dan ada juga kaedah yang diterbitkan daripada nas syarak, seperti kaedah yakin tidak boleh dihilangkan dengan sebab rasa ragu. Ianya hasil pengamatan ulama terhadap hadis. Apabila seseorang kamu merasakan dia perkataan yang diterbitkan ni, tambahlah, kita suka kalau benda istilah kita guna istilah, jangan terjemah. Jadi kaedah yang diistimbatkan, kaedah yang diistimbatkan, guna perkataan istimbat. Memang istimbat tu makna terbit, tapi ada perkara yang dalam makna istimbat tu tak ada pada perkataan terbit. Jadi terus kita guna perkataan diistimbatkan. Dia terjemah bagi perkataan fa innaha mustanbatatun. Dan ada juga kaedah yang diistimbatkan daripada nas syarak. Seperti kaedah al-yaqin la yuzalu bisyak, yakin tidak boleh dihilangkan dengan sebab rasa ragu. Ianya hasil pengamatan ulama terhadap hadis. Itu diterjemah makna lah, kan? Hasil pengamatan ulama tu dia terjemah makna. Dia kalau terjemah dia punya lafzi dia, ianya hasil dari istimbat. Ianya diistimbatkan daripada hadis. Bas. Istimbat tu maksudnya pengamatan lah. Itu dipanggil terjemah makna. Ianya hasil pengamatan ulama terhadap hadis. Apabila seorang kamu merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian timbul keraguan yang dengan sebabnya apakah keluar sesuatu daripadanya ataupun tidak, janganlah sekali ia keluar daripada masjid sehingga ia mendengar suara atau mencium bau. Bukan mendengar suara, mendengar bunyi. Mendengar bunyi. Suara kentut ke bunyi kentut? Bunyi. Bunyi tukar. Mendengar bunyi atau mencium bau, ia mendapati ada bukti batal wuduknya. Okey, saya rumuskan. Sumber kaedah fiqh ni sama, kaedah fiqh ni ada yang dipanggil mansusah, ada yang dipanggil mustanbatah. Itu rekasannya. Mansusah tu maksudnya memang diambil daripada nas Al-Quran ataupun hadis. Satu lagi macam contohnya hadis tadi, mana ada perkataan al-yaqin la yuzalu bisyak, tak ada, tapi diistimbatkan. Faham? Jadi kaedah ni ada yang memang lafaz dia tu ada nasnya dalam hadis misalnya, yang jelas, yang soreh. Ada yang mana diistimbatkan. Kedua-duanya ada sifat kaedah yang kita belajar dalam kitab. Sebab ada juga orang yang mengingkari kaedah ni. Dia kata, kenapa kita jadikan kaedah ni sebagai dalil? Dalilnya Quran, hadis, ijma', qiyas. Mana ada dalil kaedah? Maka jawapan dia mudah aja. Kaedah ni dia berpunca daripada Quran dan hadis. Kalau kita baca dalam sebahagian kitab, cara ulama kita dalilkan satu perkara, kalau kita baca misalnya dalam Mahalli, ada hukum yang mana dalilnya ialah ayat Quran, ada hukum dalilnya ialah hadis, ada juga hukum yang dalilnya ijma', qiyas, dan ada juga hukum yang dalilnya ulama bawa kaedahnya. Ulama bawa kaedah. Jadi kenapa kaedah jadi dalil? Kaedah mana ada dalil? Faham? Jadi kaedah ni dia jadi dalil sebab dia berpunca daripada dalil sebenar. Faham tak? Dia berpunca dalil sebenar, iaitu Quran. Walaupun yang kita bawa tu bukan ayat Quran. Contohnya al-umuru bimaqasidiha. Ini bukan lafaz hadis. Maka kenapa pakai benda ini sebagai dalil? Al-umuru bimaqasidiha memang bukan lafaz hadis, tapi dia adalah benda yang kita faham daripada hadis, iaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Al-umuru bimaqasidiha adalah mafhum daripada hadis Nabi yang berbunyi wa innama likulli imri'in
Ma'nawa ad-daruratu tubihul mahzura. Dia adalah kefahaman daripada ayat Quran, famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma alai. Memang lafaz dia lain, tetapi puncanya ialah daripada nas. Oleh kerana puncanya daripada nas, maka dia tu sendiri secara mustaqil tawassuk jadikan dalil. Apa dalil? Kerana kaedah. Oh, nampak macam menjadikan benda yang bukan dalil sebagai dalil, tapi sebenarnya tak. Dia dijadikan dalil sebab dia berpunca daripada dalil sebenar. Boleh faham tak setakat ni? Boleh ya? Okey. Kita masuk pada kaedah. Syekh bawa berapa kaedah ni? Banyak. Kita baca setakat mampulah. Jangan baca laju-laju. Laju kan? Kita target faham. Okey? Jadikan faham sebagai maksud. Dia daripada kaedah yang banyak ni, dia ada 5 kaedah besar. 5 kaedah besar. Yang awal ni lah. Yang awal ni adalah kaedah besar. Al-umuru bimaqasidiha. Itu kaedah. Kemudian al-yaqinu la yuzalu bisyak. Sehingga ulama kata semua kaedah tu kembali pada 5 je. Ada lagi dahsyat, semua kaedah kembali pada 1 je. Lagi dahsyat. Hebatlah orang tu, dia boleh benda banyak rumus dalam satu perkataan je. Contohnya, apakah rumusan fiqh? Satu perkataan, dengan satu perkataan. Payah juga nak jawab kan? Tetapi ulama kata yang merumuskan semua masail di bawah satu kaedah, dia kata takalluf kan? Itu takalluf. Nak jadikan, nak relatekan dengan kaedah tu, maknanya dengan jalan yang baik, jauh. Dia ada 5 kaedah besar. Kaedah besar. Inilah daripada 1 sampai 5, itulah kaedah yang besar. Kita tengok perbahasan yang kedua. Fil qawaid al-khams as-saniyah allati tarji'u ilaiha jami'ul masail al-fiqhiyah. 5 kaedah asas yang menjadi rujukan ke semua masalah-masalah fiqh. Kaedah asas pertama, al-umuru bimaqasidiha. Okey, kita tengok kaedah ni paling banyak sekali. Sehingga ulama mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat ni di bawahnya masuk berapa? 70 masalah. 70 masalah. Maka Imam Sayuti dalam Ashbah wan Nazair cuba membuktikan betul ke daripada kaedah al-umuru bimaqasidihah ni 70 masalah masuk. Maka Imam Sayuti telah kira 1 sampai 70. Maksudnya niat lah. Kaedah pertama niat. Isu niat ni dia ada daripada awal kitab fiqh sampai belakang. Bukan ibadat je. Bab niat ni bukan bab ibadat je ada. Dalam bab baik ada, dalam bab jenayah ada. Dalam bab jenayah ada niat. Dalam bab merdeka hamba, semua daripada awal sampai habis. Al-umuru bimaqasidihah. Sebab itu dia letak nombor 1. Sebab dia paling banyak. Dia paling banyak masalah duduk bawah dia. Okey, lafaz kaedah tu al-umuru bimaqasidihah. Terjemahannya, setiap perkara bergantung kepada tujuannya. Setiap perkara bergantung kepada tujuannya. Setiap perkara bergantung, bolehlah. Setiap perkara mengikut tujuannya. Samalah, mengikut bergantung sama tak? Mengikut tujuannya. Okey, kita tengok hadis. Wa aslu hadhihi al-qa'idati qawluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat.
kaedah tersebut berasaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya sahaja amalan-amalan itu diambil kira dengan adanya niat. Hadis ini sahih dan masyhur, dikeluarkan oleh empat imam dan lain-lain. Okey, oleh keempat imam dan lain. Keempat lah di sini. Sitah. Tu kena tanda tu. Hadis ini sahih dan masyhur, dikeluarkan oleh keenam imam. Keenam, jadi empat sini. Keenam. Di kitab ni Ustaz Asyafizrul terjemah, kawan saya jugalah, ada tulis nama. Dia lama dah terjemah ni, tahun bila ni? 7. Tak ada tulis. Tapi dia lah terjemah, Ustaz Asyafizrul yang ngajar bahasa Arab tu, dalam IKIM tu. Beliau terjemah. Kaedah tersebut berasaskan sabda Rasulullah SAW. Dia benda ni, kalau keempat ni tersalah lah. Takkan tak tahu sitah tu di mana 6 kan? Salah cetak lah tu. Bukan orang tu tak erti sitah tu maknanya 6 kan? Kalau salah macam ni, itu dipanggil tersalah, bukan tak tahu. Okey, dikeluarkan oleh keenam imam dan lain-lain dan selainnya. Banyak masalah dari setiap bab yang bilangannya tidak terkira telah pun terbentuk di bawah kaedah ini. Ataupun teruntuk di bawah kaedah ini. Maksudnya, macam saya sebut tadi lah, banyak masalah-masalah yang duduk bawah kaedah ni. Mudah bahasa begitu. Banyak masalah-masalah yang dia duduk bawah kaedah ni. Antaranya, okey, kita tengok banyak atau banyak. Antaranya 1/4 ibadat seperti wudu, mandi, tayamum dan lain-lain. Kalau wudu, mandi, tayamum ni berkaitan dengan niat ni memang jelas. Kita bagi beberapa contoh lah. Okey. Pendek je kaedah dia. Kaedah ni paling panjang kan, tapi sebab kitab ni daurah kan, jadi dipendekkan. Okey, saya sebut tentang niat ni. Apakah maksud niat? Dia ada dua maksud niat. Dia bila kita bahaskan 7 poin. 7. Haqiqatun, hukmun, mahal wa zaman. Kaifiyatun, syartun wa maqsudun hasan. 7. Jadi bila kita bahaskan tentang niat, dia ada 7 poin yang dibahaskan. Antaranya adalah maksud daripada niat. Maksud daripada niat yang pertama, tamyizun bainal ibadati wal adat. Membezakan ibadat dan juga adat. Itu maksud niat yang pertama. Yang kedua, tamyizun baina maratibil ibadah. Dua maksud niat. Pertama, nak bezakan ibadat dengan adat. Yang kedua, nak bezakan antara martabat-martabat ibadat. Sebab itu ada benda yang tak perlu niat. Kita ambil contoh benda yang tak perlu niat. Azan tak perlu niat, khutbah tak perlu niat, menurut pendapat yang muktamad. Maksud dia, kalau satu orang tu dia azan, dia tak ada niat langsung sebagai azan, benda tu jadi azan. Baca Quran tak perlu niat. Ataupun dengan bahasa yang lain, sesuatu benda yang tidak terkeliru antara ibadat dan adat tak perlu niat. Sebab maksud niat membezakan ibadat dan adat.
Maka perkara-perkara yang dia tidak ada kemungkinan adalah adat, maka segi sahnya tak perlu niat. Maka diberi contoh zikir, diberi contoh baca Quran, okey, diberi contoh azan, diberi contoh khutbah. Kalau orang tu dia khutbah dia tak niat, ini adalah khutbah Jumaat, sah. Sah. Okey, mandi lah, mandi jenazah. Mandi jenazah ni perlu niat. Mandi jenazah perlu tak niat? Mandi jenazah, dia mandi maknanya tuang air tapi tak ada niat, saja aku mandi jenazah. Perlu tak? Tak perlu. Sebab tu orang kafir sah memandikan jenazah. Segi sah lah, orang kafir sah memandikan jenazah. Orang kafir bukan ahli niat. Antara syarat sah niat Islam. So kalau mandi jenazah syaratnya niat, orang kafir tak boleh mandikan jenazah. Tapi sah orang kafir mandikan jenazah. Dalam mandikan jenazah, di sisi Imam Nawawi, dia punya syarat dia fi'lu fa'il, ada orang buat, tu je. Di sisi Imam Rafi'i itu pun tak perlu. Sebab tu dia ada khilaf antara Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi dalam masalah satu orang lemas, jenazah tak jumpa. Macam ada kes yang Australia tu, ada berapa 2 minggu lebih dah. Sebab dia ada WhatsApp saya, tanya yang tergelincir tu, yang ada orang Malaysia. Jadi macam mana dah 2 minggu ni nak semayang jenazah ataupun tidak? Kalau berdasarkan tarjih Imam Nawawi, kalau orang dia mati lemas, dah tentulah badan dia kena air seluruh tubuh. Jadi nak syarat sah semayang jenazah, jenazah telah dimandikan. Jenazah yang belum dimandikan tak sah disemayangkan, tak sah. Jadi kalau pakai kaedah ni, orang tu kalau dia lemas, di sisi Imam Nawawi dia kira belum mandi, walaupun seluruh tubuh dia dah kena air. Sebab apa? Syarat mandi jenazah mesti ada pelaku, orang. Kalau monyet mandikan jenazah tak sah, walaupun ada pelaku tu mesti mumayyiz, syarat dia. Tapi Imam Rafi'i kata sah, gharib. Tapi dalam kes macam, kalau kes macam ni lah, dia tanya, keluarga tanya, ni anak saya lemah tak jumpa, nak jawab apa ustaz? Tak boleh semayang. Dia dah sedih tak jumpa mayat kan, jumpa ustaz kata tak ada semayang jenazah, 2 kali sedih. Sebab itu Imam Khatib Syarbini, dia kata hati aku lebih cenderung kepada kepada boleh. Maksudnya dalam kes lemas, melihat kepada sebab benda ini pun ditarjih oleh Imam Rafi'i, tak ada masalah kan. Sebab apa? Melihat kepada keadaan yang mana mayat tak jumpa kan. Jadi kita ni pergilah bujuk dia, tak apa, okey saya akan semayangkan jenazah untuk si mati. Jadi Imam Rafi'i kata, Imam Khatib Syarbini dalam Mughni, hati saya cenderung kepada okey, boleh. Jadi gunalah fatwa ni untuk menyejukkan hati keluarga yang sudah berada dalam keadaan sedih. Jadi jangan tambah sedih dia lagi sekali, mengatakan tak boleh untuk kita semayangkan jenazah untuk dia. Okey. Kemudian kita ambil contoh yang lain. Saya bagi contoh. Dalam kitab kata, kalau satu orang dia ambil wuduk, dia kata sahaja aku mengambil wuduk, dia tak kata sahaja aku mengambil wuduk yang wajib. Tak ada perkataan. Adakah sah niat dia? Sah. Sebab wuduk dia tidak dia adalah satu package yang tidak bercampur dengan adat. Berbeza dengan mandi. Kalau satu orang tu dia mandi, sahaja aku mandi, disebut macam tu je, sahaja aku mandi, sah ataupun tidak? Tak sah. Sebab mandi dia ada 3 jenis mandi. Dia ada mandi adat, dia ada mandi wajib, dia ada mandi sunat. Kamu nak mandi yang mana satu? Nampak tak? So bila ada keperluan untuk bezakan, maka ada keperluan untuk niat. Itu saya sebut tadi, maksud niat membezakan adat dengan ibadat. Satu.
Yang martabat ibadat. Saja aku sembahyang zuhur tak sah. Saja aku sembahyang sunat zuhur atau saya fardu zuhur kena sebut. Saja aku sembahyang duha sah. Dia tak boleh sebut saja aku sembahyang sunat duha. Tak perlu. Sebab sembahyang duha ni ada satu hukum je, sunat. Oh, yang nazar itu aridi, kita cerita hukum zati, hukum zat. Jadi satu je. Tapi zuhur dia dua, sunat zuhur, fardu zuhur. Nak buat yang mana satu? So siapa yang kata saja aku sembahyang zuhur tak sah. Sebab dia tidak apa? Dia tidak takyinkan niat. Niat ada dah tapi niat tak ada takyin. Kena martabat ibadat. Itu contoh. Contohnya lagi sedekah. Sahaja aku sedekah. Dia nak bayar zakat. Dia kata ini sedekahku. Sedekah ada dua, sedekah sunat, sedekah wajib. Dia nak buat sedekah sunat ke? Dia nak buat sedekah wajib? Tak ada kan? Maka kena tambah perkataan. Sedekah sunat, sedekah wajib, barulah jadi zakat. Jadi itu kaedah yang dipraktikkan ketika kita bahaskan bab niat. Benda apa yang perlu ditambah, benda apa yang tak perlu ditambah. Dia sebenarnya kalau kita belajar furuk, kita tak perlu kaedah ni, furuk semua dah cerita dah. Ini boleh sepatutnya macam ni, tapi kita belajar kaedah untuk tahu dia punya asas dia. Wuduk, mandi, tayammum, akad wal uqud mislu kinayat. Dalam bab akad, apa yang perlu pada niat? Baik, jual beli, yang kinayah lah, hibah, waqaf. Wa fil qisas masailu katsira. Okey, kita tengok ni pula. Dalam bab muamalat, apa kaitan dengan niat? Bilakah muamalat ni perlu niat? Jadi muamalat perlu niat dalam bab kita belajar kan. Sirah, lafaz ni ada dua, satu sarih, satu kinayah. Contohnya kita baru baca dalam Fathul Mu'in, satu orang dia lafaz wakaf macam ni, waqaftu hadzal binaa lis-salah. Lafaz dia macam tu, saya wakafkan bangunan ini untuk solat. Maka dalam Fathul Mu'in sebut perkataan ini adalah sarih pada wakaf, tetapi kinayah pada masjid. Faham tak maksud dia? Satu orang dia kata saya wakafkan bangunan ini untuk solat. Jadi lafaz yang dia cakap ni adalah sarih pada wakaf. Maksudnya tak perlu niat lah, benda tu jadi wakaf, tetapi dia adalah kinayah pada masjid. Maksudnya bangunan tu tak jadi masjid, kecuali kalau dia niat masjid. Dia kena sertakan niat. Waqaftu hadzal makan lis-salah, dia niat masjid, baru jadi masjid. Kalau tak, tempat tu hanya dipanggil tempat yang diwakafkan untuk solat, dia tak jadi hukum masjid. Dia tak jadi hukum masjid. Ada benda dalam contoh, kita ambil contoh yang lain dalam bab talak. Jadi talak pun ada dua, satu sarih, satu lagi kinayah. Satu orang dia kata saya ni bujang, contohnya kan. Jadi saya ni bujang, lafaz ni kira apa? Orang bujang ni tak ada bini, betul tak? Sedangkan dia ada bini. Orang bujang tak ada bini, tapi dia kata saya bujang, dia ada bini. Maka perkataan saya ini bujang dipanggil kinayah kepada talak. Kalau dia memang niat talak, bini dia talak. Kalau dia niat menipu ke, gurau ke, tak adalah, dia perlu. Jadi dalam bab apa? Dalam bab muamalat ni, apa peranan niat dalam kes-kes kinayah? Maka di situ niat memainkan peranan. Okey. Wa fil qisasi masailu katsirah. Dalam kisah ni ada banyak masalah yang dikaitan dengan niat. Kita tengok berapa masalah dibawa ni. Oh, saya baca berkaitan kisah seperti ni pun tak terjemah kat ni. Di dalam kisos ada masalah yang banyak. Tak ada terjemah kan dalam terjemahan ni. Masalah yang banyak tu tak ada pun. Berkaitan kisos ada masalah yang banyak. Tambah tu, berkaitan kisos terdapat banyak masalah.
antaranya membezakan perbuatan pembunuhan sengaja, separuh sengaja atau dan tidak sengaja. Antara masalahnya, wakil membunuh dalam masalah qisas, sama ada membunuh kerana tanggungjawab, ia diwakil untuk membunuh, atau kerana kehendaknya sendiri. Dalam masalah riddah, mencuri alat-alat melalaikan, sama ada dengan niat mematahkannya atau memasyhurkannya, atau dengan niat mencurinya. Okey, kita tengok apakah kaitan niat dalam masalah qisas. Contoh, okey, kita tengok berapa masalah dibawa dalam kitab ni. Pertama, cuba bilang masalah tu. Pertama, membezakan perbuatan bunuh sengaja, lagi separuh sengaja dan tidak sengaja. Dalam bab bunuh, dalam fiqh dia ada tiga kategori bunuh. Satu dipanggil amad, sengaja. Yang kedua syibih amad. Yang ketiga dalam Quran sebut dua je. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan, wa man qatala mu'minan khata'an. Jadi satu lagi syibih amad, macam sengaja. Macam sengaja. Jadi tak sengaja, sengaja, separuh sengaja. Pembunuhan berlaku dalam sivil pun sama, kan ada beza. Kalau orang ni dituduh membunuh dengan sengaja ataupun membunuh tanpa niat, kan ada beza dalam sivil. Jadi penting untuk tentukan dia ni bunuhkan niat ke bunuh tanpa niat. Kalau dia bunuh tanpa niat, dalam kategori tidak sengaja ke ataupun separuh sengaja. Di sinilah peranan niat. Di sinilah peranan niat dalam nak mengkategorikan, sebab setiap kategori ada hukum yang berbeza. Okey, kita ambil contoh yang lain. Dia bagi contoh kat sini, apa dia terjemah sini? Antara masalahnya lah wakil membunuh dalam masalah qisas, sama ada membunuh kerana tanggungjawab ia diwakil untuk membunuh. Ni tukar terjemahan ni. Wakil membunuh dalam masalah qisas sama ada sekiranya dia berniat membunuh bagi pihak orang yang mewakilkannya. Tulislah, tukar dia punya terjemahan dia. Jangan di mana nak tukar tu? Wakil membunuh dalam masalah qisas sekiranya, daripada perkataan sama ada tu, tanda kat bawah, sekiranya membunuh ia bagi pihak orang yang mewakilkannya, atau membunuh kerana kehendak dirinya sendiri. Maksudnya dalam masalah bunuh, macam apa kita kata pembunuh upahan kan. Okey, pembunuh upahan, dia bunuh dan dia diupah. Adakah dia akan dikenakan qisas? Adakah dia akan dikenakan qisas? Dia bunuh tapi dia diupah. Dia diupah, orang bayar dia, orang wakilkan dia untuk bunuh. Maka di sini peranan niat. Dia bunuh ni niatnya bagi pihak orang yang mewakilkan, atau dia bunuh ini dengan kehendak dirinya sendiri. Kalau macam tu, dia kata dia bunuh bagi pihak tuan dia lah. Saya ingat masalah ni bukan, nanti saya cek masalah kalau pembunuh upahan ni, dia punya kaedah dia, kita tengok
orang yang membunuh itu takluk dia dengan yang dibunuh, yang mewakilkan. Sebab satu orang kalau dia ditangkap membunuh, kalau kita bagi laluan alasan dia bunuh bagi pihak orang lain, maka banyak pembunuh terlepas. Sebab itu dalam fiqh, seingat saya dia punya hukum dia, kita tengok orang yang membunuh itu, adakah dia ni orang yang jenis tak boleh guna otak sendiri, dia memang dikawal penuh oleh orang yang menyuruh dia, dia tak ada kehendak sendiri, dia memang dikawal penuh oleh orang yang memerintahkan dia. Pada ketika itu baru dia tak kena kisos. Tapi kalau dia pembunuh upahan, memang hebat dalam membunuh, guna licik, maka dia apa? Dia tetap kena kisos. Alasan dia bunuh bagi pihak orang tidak terpakai. Jadi begitu, nanti saya tengok ibarat dia, begitu hukum dia. Jadi saya tak ingatlah dia punya hukum dia macam ni, iaitu kita tengok dia bunuh bagi pihak siapa niat dia. Untuk kalau dia bunuh bagi pihak orang lain, dia dilepaskan, tak kena kisos. Kalau dia bunuh dengan syahwat diri dia, maka barulah dia kena kisos. Nampak tak? Kalau itu stand hukum dia, maka banyaklah pembunuh terlepas. Kita tengok zahir, dia bunuh, dia yang bunuh. Kita tak tengok dia bunuh bagi pihak siapa. Itu kaedah dia. Okey? Kita tengok lagi, kata masalah niat ni dia ada kaitan dengan riddah. Riddah ni iaitu masalah berkaitan dengan murtad. Jadi Syekh Nuruddin ada sekali tu buat daurah, baca kitab kitab Umdah kalau tak silap, tapi bab riddah lah. Dia beliau sebut asbabur riddah ni, sebab-sebab murtad ni, antara pelajaran yang mana sepatutnya diumumkan juga. Sebab hari ni khususnya orang sekarang muda-muda, dia banyak keluar dari mulut dia perkataan-perkataan yang boleh menjerumuskan kepada murtad. Dia ingat dia boleh main-main macam tu je perkataan, tapi sebenarnya boleh menjerumuskan kepada murtad. Jadi masa tu di USIM saya buat daurah. Tapi baca petikan, kalau tak silap saya, daripada kitab Umdatus Salik, tapi masa mukaddimah terangkan perkara itulah. Jadi perkara ini sepatutnya dijelaskan dalam di pengajian-pengajian kita, supaya orang ambil hati-hati. Sebab riddah ni dia boleh berlaku dengan perbuatan, dia boleh berlaku dengan isyarat, dia boleh berlaku dengan perkataan. Orang tak bercakap pun dia boleh jadi riddah kalau dia ada unsur memperolok-olokkan Al-Quran, memperolok-olokkan Allah, memperolok-olokkan Nabi SAW. Cuma dalam bab riddah ni dia ada dua sama. Ada benda yang soreh. Contohnya, satu orang dia sujud depan berhala. Dalam bab ni dia tak ada niat. Sebab itu dalam bab murtad ni pun dia ada yang soreh. Maknanya perbuatan tu memang clean. Perbuatan tu sendiri clean, adalah perbuatan kufur dan syirik, tak ada tawil. Maka kita tak akan terima alasan niat dia. Kalau contohnya mahkamah hakim, dia didapati telah sujud pada asnam, maka dia dihukum murtad. Dia kata niat dia semua tak pakai. Yang memerlukan niat adalah perkataan-perkataan yang ada ihtimal. Ada apa? Ada ihtimal kufur, ada ihtimal tidak. Pada ketika itu barulah niat memainkan peranan. Okey? Barulah niat mainkan peranan. Jadi macam kalau nak bagi contoh lah, yang isu pelarian tu lah, kalau nak bagi contoh, saya tak tahu lah munasib ke tak. Contoh, jadi mungkin ada orang yang, jadi kita dalam, kita tak perlu masukkan sentimen ataupun kecenderungan, dia akan merosakkan hukum, kan? Sebab orang ni kita tak suka dia, maka kita beratkan pada seboleh-bolehnya lah, kita nak keluarkan dia daripada Islam, kan? Kalau orang tu kita suka, kita takwil lah, tak betul, mana boleh. Ulama dia tak boleh macam tu. Contohnya perkataan Nabi berlarian, kan, ada ihtimal, kan? Orang tu dia sebut berdasarkan istilah yang tidak ada niat untuk menghina. Mungkin benda tu mungkin je.
Dua-dua mungkin. So bila mungkin, kaedah dia, kita orang Islam, kita selalu dengar kan kaedah kan, salah dalam menghukum Islam satu orang lebih baik daripada salah dalam menghukum kafir seorang. So kalau ada dua kemungkinan perkataan dia, maka kita tanggung atas makna yang masih selamat. Jadi inilah peranan niat dalam bab riddah. Tapi kalau perkara yang memang soreh, perbuatan itu adalah perbuatan kufur, sujud li sanam misalnya, maka kita akan hukum dia sebagai murtad. Maksudnya bila kita hukum dia murtad, dia kira orang Islam bila dia mengucap kalimah syahadah semua. Itu contoh niat berfungsi dalam bab riddah. Wa fis sariqah, dia bagi satu contoh kan, tengok contoh ni. Mencuri dalam sadar, mencuri alat-alat melalaikan. Dalam kitab fiqh ada satu bab dalam bab curi. Satu orang dia curi alat-alat melalaikan. Contohnya dia curi apa? Curi apa? Contoh? Gitar lah. So ada orang fatwa kan gitar pun halal. Dia fatwa model lain pula kan. Okay, dalam kitab fiqh Syafi'i, ma'ruf lah alatul lahwi. Alatul lahwi ni alat-alat muzik. Kita tengok dalam bab buyuk kan, salah satu syarat sah jual beli, benda itu ada manfaat, dan manfaat yang dimaksudkan adalah manfaat yang muktabar segi syarak. Contohnya kita berikan contoh alatul lahwi. Alatul lahwi ni alat muzik lah, alat muzik. Ya, alat muzik ni ada manfaat, tapi dipanggil manfaat dia tidak muktabar segi syarak. Maksudnya haram lah. Maksudnya haram. Tapi fatwa moden ni, kita pun suka fatwa tu kalau boleh kan. Ma'ruf lah. Macam Dr. Ali Jumal sendiri tidak menjadikan alat muzik itu sebagai haram li zatiha. Dia haram li ghairihi. Haram li ghairihi. Maksudnya dia guna untuk apa? Kalau dia guna untuk apa ni, minum arak ke apa, puji perempuan ke, metal ke, haram. Dia maksudnya alat muzik tu dia tidak haram li zatihi, tapi haram li ghairihi. Tapi kalau siapa belajar fiqh Syafi'i, ma'ruf lah. Dalam kitab fiqh kita memang benda tu disebut sebagai haram li zatihi. Okey? Kita haram li ghairihi tu. Segala-segala nasyid lah apa semua kan. Tapi mazhab Syafi'i ma'ruf. Bukan mazhab Syafi'i je, mazhab lain pun hukum dia sama saja. Okey? Dia yang mengatakan ma'azif ni halal, Ibn Hazm lah, ma'ruf. Ibn Hazm Al-Zahiri, ulama yang mendhaifkan hadis-hadis yang ada kaitan dengan alat-alat muzik ma'azif. Memang bila sebut je isu alat muzik, memang nama Ibn Hazm Al-Zahiri akan naik. Dari segi apa? Beliau mengatakan hadis-hadis yang datang tentang ma'azif ini semua tidak boleh jadi iktibar dalam hujah. Okey, kita ambil tak apalah. Kita kembali kepada masalah. Contoh dia kata orang curi, dia curi gitar. Curi gitar. Dia kena potong tangan tak? Dia kena potong tangan ke tak kena potong tangan? Idza akhadha alatil malahi. Satu, dia curi itu dengan niat untuk pecahkan. Satu dia curi untuk memasyhurkan. Satu dia curi untuk curi lah, dengan qasad untuk mencuri. Jadi setiap niat dia itu memberi kesan pada hukum. Memberi kesan pada hukum. Kalau satu orang dia curi dengan niat pecahkan, boleh tak? Maknanya dia tak dikira mencuri kan? Sebab benda itu adalah maksiat. So kalau dia pecahkan, maka dia tak kena potong tangan. Begitu dia punya perbezaan dia. Khalas. Jadi Syekh bawa beberapa masalah saja yang ada kaitan dengan niat. Okey, saya cuba ringkaskan yang 7 poin tadi tentang niat. Pertama apa? Hakikat kan. Hakikat niat ni apa? Ta'rif lah, ta'rif niat. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, kan?
Hakikat niat mengqasadkan sesuatu beriringan dengan perbuatan. Hakikat. Okey. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, kenapa niat mesti seiring dengan perbuatan? Kalau niat sebelum perbuatan, itu namanya bahasa Arab panggil azam. Macam mazhab Hanafi, kita boleh niat semayang sebelum takbir. Masa wuduk dia dah niat, kemudian dia terus masuk saf, maka niat tu muktabar. Dan dalam kitab Fathul Mu'in, kalau tak silap sebut, kalau orang yang mengalami waswas, dia amalkanlah. Dia tak perlulah nak bertegah juga dengan Syafi'i, kemudian dia dibalai dengan waswas. Apa faedah dia? Apa faedah dia? Sehingga surah semayang dia tu surah semayang yang tak warid daripada Nabi. Lepas tu pelajar kita yang waswas, kita ingatkan dia, sebab dia waswas kadang psikologi. Syaitan lah, psikologi dia nak melahirkan rasa warak. Dia akan takutkan dan datangkan sifat warak. Dia kata, kamu tak warak ke? Main-main ke niat? Dia akan sebut macam tu lah. Niat ni benda paling asas, fundamental dalam bab semayang ni. Syaitan tu kata lah. Dia sebenarnya bukan nak menasihati kita, dia sedang merosakkan kita. Jadi dia bagi tahu kat diri dia lah, dia semayang ni kan perintah Allah. Semayang ni sunnah Nabi. Sunnah Nabi lah. Sunnah Nabi wajib pun sunnah juga, sunat pun sunnah juga. Dia rasa-rasa cara dia semayang ni, yang ulang sampai 10 kali ni, ini cara Nabi suruh semayang ke? Dia maksud dia nak ulang banyak kali, dia nak hasilkan apa? Warak kan? Adakah dia dituntut buat macam ni? Maksud, kalaulah Nabi tengok dia buat macam ni, Nabi, oh bagus dia ni warak, macam tu ke? Jadi macam tu cara dia psycho diri dia. Sekiranya dia dihasut oleh syaitan, dia takutkan dengan alasan apa? Dengan alasan tak jaga takwa. Jadi kalau takbir 10 kali ni takwa ke? Takbir 10 kali itu warak, itu sunnah ke yang diajar oleh Nabi SAW? Jadi dengan dia ingatkan diri dia macam tu, insya-Allah boleh menipiskan, boleh mengurangkan perasaan itu, dan insya-Allah dia boleh kuatkan hati dia. Jadi hakikatun hukum niat ni secara umumnya wajib lah. Secara umumnya wajib. Hakikatun hukum. Sebab apa saya sebut secara umumnya? Sebab ada benda yang tak perlu niat, yang macam kita bagi contoh tadi lah. Baca Quran apa semua tak perlu niat. Hukumun mahal ni tempat niat. Tempat niat di mana? Wa mahalluhal qalbu, hati. Tempat niat hati. Tidak ada dalam mazhab Syafi'i yang kita wajib lafazkan niat. Tak ada langsung surah yang niat kita wajib lafazkan. Kalau misalnya dalam mazhab Hanafi, dalam bab haji, so haji ni dia mesti lafaz tu, labbaika an hajjin wa umrah, yang tu kena lafaz wajib. So kita dalam mazhab Syafi'i tidak ada niat yang wajib dilafazkan, kecuali kalau dia nazar lah kan. Kita tak cerita nazar, kita nak cerita itu aridi, yang asal tak ada. Tapi ada mazhab lain, ada surah haji tadi, mazhab Syafi'i ada khilaf juga, tapi muktamad dia dalam hati sahaja, tidak wajib dilafazkan di atas lidah. Mahal, zaman, waktu niat. Waktu niat bila? Jadi waktu niat secara umumnya seiring dengan awal perbuatan. Tetapi ada beberapa amal yang dia boleh niat sebelum perbuatan. Pertama zakat, yang kedua puasa. Puasa ni wajib kita niat sebelum perbuatan. Kalau kita niat puasa seiring dengan perbuatan, puasa kita tak sah. Betul tak? Betul ke tak betul? Satu orang dia niat puasa seiring dengan perbuatan puasa, sah tak niat dia? Puasa sunat tak payah seiring kan? Puasa wajib tak sah kan?
Tak sah. Maksudnya masuk subuh baru dia niat sah tak? Tak sah lah, sebab niat puasa kena niat malam sebelum daripada subuh. Zakat ni antara ibadat yang kita boleh niat sebelum daripada amal. Korban pun kita boleh niat sebelum daripada amal. Masa kita asingkan binatang korban, kita dah niat. Masa sembelih tak niat, sah. Zakat, dia asingkan duit, bor dalam sampul, nak bayar zakat. Kemudian masa dia bagi dekat orang miskin, dia langsung tak ada niat zakat. Dia dah niat tadi masa asingkan, memadai. Sebab tu kita kata secara umumnya tempat niat ni seiring dengan awal perbuatan yang wajib. Tapi ada masalah-masalah yang dia boleh niat sebelum perbuatan. Bahkan ada masalah yang dia wajib niat sebelum perbuatan. Macam puasa wajib. Puasa wajib niat sebelum puasa. Kalau dia niat seiring puasa tak sah. Terlupa niat puasa wajib. Imsak. Tak sah, memang tak sah. Siapa yang terlupa niat pada waktu malam, dia wajib imsak pada waktu siang, puasa dia tak sah. Okey? Kita baru baca 1 dah pukul 11.30 dah. Macam mana? Ada soalan? Bab niat? Tak ada? Ada tak soalan? Yang tujuh itu tamis ibadat wal adat. Tamis martabatun niyah. Tamyiz maratibin niyah, sunat dengan fardu. Yang apa ni? Yang ketiga tempat tu. Apa dia? Dari tujuh bahagian yang tamis. 7. Bukan jawab, itu bukan tamyiz, campur niat. Panjang lah. Dia ada 7. Dia ada 7. Itu masalah gabung niat. Jadi gabung niat dia ada 7 masalah. Menggabungkan fardu dengan fardu, menggabungkan fardu dengan sunat maksudah, menggabungkan fardu dengan sunat ghair maksudah, menggabungkan sunat maksudah, sunat maksudah, sunat maksudah, sunat ghair maksudah, sunat maksudah, sudah menggabungkan semua tu dengan adat. Ada 7. Itu ada hukum-hukum dia lah. Dia ada 7 dalam bab gabung niat. Contohlah yang tak boleh, kita ambil tak boleh. Yang tak boleh menggabungkan fardu dengan fardu, menggabungkan fardu dengan sunat maksudah, menggabungkan sunat maksudah dan sunat maksudah. 3 ni kalau buat tak sah. Saja aku semayang fardu zuhur dan fardu asar yang qada. Fardu asar tunai, fardu zuhur qada, dia gabung sekali. Tak boleh, dua-dua tak sah. Itu dipanggil fardu campur fardu. Tak sah. Menggabungkan fardu dengan sunat maksudah. Dia semayang fardu apa? Dia semayang duha campur qada subuh. Itu dipanggil sunat maksudah campur fardu. Dua-dua tak sah. Menggabungkan sunat maksudah dengan sunat maksudah, contohnya ba'diyah isyak digabungkan dengan witir, dua-dua tak sah. Sunat ghair maksudah boleh masuk pada semua sekali. Adat boleh masuk, semua boleh. Fardu campur adat boleh. Dia basuh muka, niat basuh muka dan niat sejukkan muka boleh. Itu dia panggil fardu campur adat. Basuh tangan, niat basuh tangan dan sejukkan tangan, itu dia panggil fardu campur adat, sah. Yang tak boleh kalau adat sahaja, itu dia dipanggil masalah menggabungkan niat. Itu semua dia masalah bawah kaedah pertama, al-umuru bimaqasidiha. Macam mana tuan rumah? Mana tuan rumah? Pukul 11.30. Semua dah mengantuk dah. Saya tak ngantuk lagi, tapi kesian tengok yang dengar. Sikit lagi sampai pukul apa? Baru kaedah 1. Masalah istiqah, niat macam mana pencerahannya? Masalah istiqah.
Istihdar niat. Dia niat ni, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kenapakah dalam mazhab Syafi'i mengatakan niat kena seiring? Sebab kalau sebelum daripada tu dipanggil azam. Tapi tetap kaul yang mengatakan boleh niat sebelum daripada amal itu pun masih mazhab muktabar. Mazhab muktabar, maka orang yang mengalami masalah was-was boleh amalkan kaul muktabar tersebut. Maksudnya mazhab Hanafi lah yang mengatakan sudah memadai. Dia tidak perlu bebankan diri dia dengan apa? Dengan nak istihdar juga, tapi dia jadi payah. Dia jadi payah. Sebab itu selalu kita ingatkan Fathul Mu'in punya kelebihan. Dia akan bagi solusi. Cuba baca Fathul Mu'in. Dia akan bawa mazhab lain dalam masalah-masalah yang genting. Dalam masalah muamalat contohnya, dia akan bawa. Sebab apa? Bagi satu orang mufti, dia juga perlu mempunyai pengetahuan tentang mazhab lain. Paling kurang dia nak memberi irsyad kepada setengah mustafti dia, misalnya yang dibalai dengan was-was ataupun yang dibalai dengan masyaqqah dalam sesuatu bentuk muamalat. Sebab itu dalam Fathul Mu'in banyak dia bagi apa? Dia bawa mazhab lain. Contohnya dia bawa mazhab yang mengatakan najis binatang yang boleh dimakan itu suci. Najis binatang yang boleh dimakan pokoknya suci. Ada ulama Syafi'i pun yang qail macam tu. Tujuan dibawa ni sebagai knowledge, maksudnya maklumat tu perlu ada. Orang yang belajar mazhab Syafi'i dia kena tahu juga mazhab lain. Benda tu akan diperlukan pada waktu yang diperlukan. Okey. Jadi istihdar niat ni dia ada hakiki kan? Dia ada hakiki, dia ada urfi. Dia ada muqaranah hakiki, muqaranah urfiyah. Tetapi yang diikhtiarkan dan difatwakan memadailah urfi. Sehingga ulama kata kalau hakiki ni kira macam benda dah mustahil. Yang hakiki dia punya cara niat macam ni, yang hakiki. Cuba tuan-tuan dengar, mustahil ke tak mustahil? Dia punya hakiki macam ni. Setiap lafaz itu panggil, setiap lafaz Allah tu perlu ada niat penuh. Dan niat penuh itu perlu ada pada setiap lafaz sampai habis. Dia bukan macam ni, Allah sahaja aku, sembahyang, fardu zuhur, bar, parakat, bukan? Itu kan maksud istihdar. Itu hakiki ni, daripada tu dia dah ada sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Dan dia kena kekalkan, tu dia bagi kena kekalkan sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Istihdar tu daripada awal perkataan sampai habis, penuh, niat penuh. Itulah maksud istihdar hakiki, muqaranah hakikiyah. Sebab itu dalam masalah ni Imam Ghazali ke Imam Nawawi ke, mereka memfatwakan bahawasanya memadailah apa? Uruf tu maksudnya segi uruf orang ini dikira telah istihdar niat dalam takbir dia. Segi uruf orang ini telah iringkan niat dalam takbir dia, bas memadai. Itulah yang difatwakan. Dan fatwa atas itu, bukan yang hakikiyah. Dan kadang yang tu susah juga. Dia boleh amalkan satu lagi yang macam saya sebut tadi lah. Dia panggil juzuk kan. Allah saja aku sembahyang fardu, zuhur, bar. Maksudnya niat tu dipecah-pecahkan dalam sepanjang takbir. Benda tu dhaif. Pendapat mutamad tak boleh. Tapi kalau dah yang tadi urfi, hakiki dah tak boleh, urfi pun tak boleh. So paling kurang ada juga yang satu lagi ni, yang dia menjuzuk-juzukkan dia punya niat dalam takbir. Okey. Kalau kita baca dalam kitab Bahjatul Mahafil, Syekh Amrani, pengarang syarah kepada Muhazzab, beliau ada buat panjang tentang bab ni. Beliau mengatakan kalau orang tu payah sangat, dia boleh apa? Bertaklid mazhab yang mengatakan sembahyang takbiratul ihram boleh menggunakan apa juga lafaz membesarkan Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Maksudnya tak sebut Allah Akbar dengan perkataan lain. Kalau dah yang semua tak boleh, tak ada masalah. Boleh. Jadi
ulama dia kena bagi solusi, jangan dia bagi pening kepada orang tu dah dalam masalah, bagilah ubat. Tak, kamu mesti ini mazhab Syafi'i muktamad. Mati orang tu. Sebab tu itulah peranan mufti ajar rawatan, sehingga kita kata kadang-kadang kita ajar dia kena najis, tak, kita kata kita tuang najis kat dia, sembahyang sah, insya-Allah jalan je. Sampai gitu sekali. Bukan kita bagi air kat dia, kita tuang najis, sembahyang sah, Allah terima. Nak bagi dia yakin begitu sekali. Itu dipanggil merawat kan, diajar oleh ulama. Okey, Jika kita ambil mazhab lain, perlu kepada niat taklid tu Ustaz. perlu niat taklid. Dia tujuan dia niat taklid supaya dia tak buat benda tu dengan jahil. Sebab contohnya dia buat satu perkara dia tak tahu pun, jadi dia akan jadi main-main. Apatah lagi kalau dia memang mempunyai mazhab yang asal. Jadi bila dia tak tahu yang tu mazhab Hanafi, bila dia buat bukan ala ilmin. Itu maksud ulama kata kena ada niat taklid mazhab itu, supaya dia ada dasar dia buat tu atas apa. Sebab biasanya buat gini, betul dia buat lain. Kenapa buat lain tu? Kerana taklid mazhab Hanafi, barulah benda tu berlaku ala ilmin, dan dipakai kaedah fakullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Macam kita belajar kan, satu orang dia semayang qasar, tapi dia tak tahu semayang qasar ni boleh. Dia tak tahu. Jahil dia musafir, dia rasa baik, penat lah, rasa nak semayang zuhur 2 rakaat lah. Memang boleh pun, memang orang musafir boleh semayang 2, tapi dia tak tahu yang semayang zuhur tu bila musafir memang boleh buat 2, maka semayang dia tak sah. Kan dalam kitab kata syarat boleh sembahyang qasar al-ilmu bi jawazil qasri. Dia tahu sembahyang qasar tu boleh. Kenapa tak sah? Sebab masa dia buat tu, dia buat dalam keadaan inat. Dia rasa dia sedang langgar. Dia kata salah, 2 Allah terima. Betul tak masa dia buat? Dia bukan buat atas dasar ini rukhsah. Inat itulah yang menyebabkan kita hukum tidak sah. Itu. Cuma ulama ada sebutlah, Syekh Sulaiman Al-Ahdar, benda ni sebut dalam Fawaid Makkiyah. Khususnya orang-orang yang tinggal dekat badui, kampung-kampung, untuk umat Islam yang akhir zaman ni, mana-mana amalan orang Islam yang sah menurut mana-mana mazhab yang muktabar, kita hukum sah. Maksud kita hukum sah yang dah lalu. Contohnya dia datang kan, okey, dia datang, dia ni semayang macam ni kaki tak lipat, kaki tak lipat kan, dia baru duduk kuliah, baru tahu. Dia dah semayang 20 tahun. Okey, ustaz tu nak jawab apa? 20 tahun qada macam mana? Jadi itulah faedah kita mempelajari minhaj. Saya sebut orang yang belajar minhaj ni, dia belajar khilaf. Dia tahu dalam masalah ni, adakah masalah ada khilaf atau tak. Contohnya masalah lipat kaki ni, Imam Rafi'i kata sah. Imam Rafi'i mengatakan hanya wajib letak dahi saja, yang baki anggota tak wajib. Imam Nawawi wajib. Kalau mazhab lain lagilah. Jadi sebab itu ini dia panggil Mufti Zabid Sulaiman Al-Ahdal. Dia kata apa-apa amalan orang Islam, kalau dia sah menurut mana mazhab kita, hukum sah. Maksudnya yang telah lalu, yang akan datang kita ajar dia yang sempurna kan. Yang telah lalu maknanya ada mazhab muktabar yang kata sah, yang lalu kita hukum sah. Kalau dia rajin nak qada, qada lah, tapi kita hukum sah. Apatah lagi masalah tu kalau khilaf dia khilaf yang qawi, khilaf yang kuat kan, khilaf azhar ke, khilaf tu kuat. Rafi'i Nawawi tu kira khilaf yang kuat. Jadi kita kata, macam contoh lah, saya bagi contoh masalah perempuan bila dia berhenti darah waktu asar, dia kena qada waktu zuhur, betul tak? Kalau berhenti haid waktu isyak, perlu qada waktu maghrib. Jadi ada perempuan tak tahu kan, dia baru tahu. Kalau segi muktamad standard, senang je, benda tu wajib qada, dia tak buat, dia qada. Itu muktamad. Tapi masalah tu sendiri dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat kan.
Satu lagi pendapat mengatakan tak wajib. Kalau mazhab Hanafi memang tak wajib langsung. Dan bila kita tengok pendalilan mengapakah dihukum wajib juga qada zuhur, sebab apa? Jadi sebab itu dia punya bukti itu kuat juga. Jadi kalau perempuan yang jenis payah ni, jadi kita kata yang akan datang ni jangan buat lagi lah. Macam tu je. Yang akan datang jangan buat lagi. Maksudnya bila berhenti haid, asar, qada juga zuhur. Yang sebelum-sebelum ni kira atas pandangan mazhab Syafi'i juga, yang muqabil, yang mengatakan tidak wajib qada. Dan kalau kita tengok dari segi penghujahan pun, pendapat muqabil tu pun ada dia punya point dan wajahnya, sebab dia ada kaedah lah, dia panggil al-qada la yajibu illa bi amrin jadid, dengan ada perintah yang baru. Dia contohlah. Okey, ada soalan lagi? Bola sepak masuk tak dalam yang tidak diiktibarkan syarat? Marah penyokong bola sepak tanya. Orang tak tanya dah soalan bola sepak ni. Tu zaman dulu bola sepak ni kalau di pondok hukumnya haram apa semua. Sekarang tak tanya dah. Bola sepak hukumnya mubah lah. Mubah. Ada lagi orang fatwa haram ke main bola sepak? Tak ada. Dia masuk dalam apa? Kaedah permainan. Permainan ni dia mubah li zatihi secara umumnya, kecuali benda yang dinaskan oleh syarat. Contohnya main catur ke, main narda. Tapi secara umumnya sebarang permainan hukumnya mubah. Kalau dia menjadi sebab meninggalkan maksiat, dia berdosa. Kalau menjadi sebab buat benda makruh dan seumpamanya. Asalnya mubah. Permainan itu sendiri. Dr. Yusuf Qardawi tulis kitab Fiqhul Lahwi, fiqh tentang permainan. Semua sekali ada dalam tu. Main game, main climbing, main jenis futsal, main jenis tinju, apa, semua ada. Basikal Sikap tu jelas lah. Semua ada. Maksudnya dia ada satu fiqh berkaitan permainan je. Ada soalan apa? Nak tanya pasal pandangan Ustaz pasal anak susuan kan. Sedang orang dia ambil anak angkat. Bila dia ambil anak angkat, dia jadikan anak tu sebagai mahram. Bila besar, jadikan anak sebagai susuan. So masalah dia ialah isteri dia tak ada susu. Jadi dia menggunakan faham. Okey, dia masalah ni ibu susu, ayah susu. Yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Nabi SAW sabda, haram daripada susuan apa yang haram dari nasab. Berapa? 7. Benda yang haram dengan sebab nasab, haram dengan sebab susuan. Semua dalam ayat tu hurima. Maka kita akan praktikkan dalam masalah susuan. Jadi masalah ni memang dah pernah ditanya dan saya pun dah tahqiqkan dengan Syekh Haidar. Ni perempuan ni dia tak ada susu. Dia ambil satu orang anak laki, anak angkat lah. Dia nak jadikan anak susu. Cara dia makan pil, lalu dia ada susu. Macam tu kan? Okey. Menyusulah cukup syarat semua. Tapi suami dia, anak tu anak perempuan lah. Dia isu anak tu anak perempuan. Untuk suami ni, anak tu anak perempuan. Jadi dia memang jadi ibu susu kepada budak ni. Tapi suami dia tak jadi ayah susu kepada budak ni. Tak selesai masalah tak? Betul tak? Kita susukan dia nak selesaikan masalah mahram. Kenapa suami dia tak jadi ayah susu? Sebab maksud ayah susu, lelaki yang menyebabkan perempuan itu beranak lalu keluar susu. Sekarang ni perempuan tak beranak. Kalau nak kata ayah susu dia, pil lah. Pil ayah susu dia. Oh, takkan pil ayah susu dia. Okey, betul. Lelaki itu bukan ayah susu dia, tetapi lelaki itu adalah suami mak dia. Dan dia adalah rabibah kepada lelaki itu. Dia masuk dalam bab warabaibukumul lati fi hujurikum min nisa, ayat diri. So mahram lah. Yang maksud ada faedah ke?
dia akan jadi mahram dari sudut ayah tiri, dan dia rabib, anak tiri. Wa rabaibukumul lati, syarat dia kalau dah setubuh, fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin, maka haram muabbad selama-lamanya. Ada faedah jugalah buat begitu. Okey, saya bagi masalah. Satu orang perempuan, dia beranak, kemudian dia bercerai dengan suami dia. Dia kahwin dengan suami baru. Masa dia kahwin dengan suami baru, dia ada susu kan, dia baru dapat anak, dia ambil satu orang anak susu. Jadi ayah susu kepada budak ni bukan suami dia yang sekarang ni. Ayah susu budak ni suami dia yang sebelum ni. Sebab apa? Suami yang baru ni belum lagi memberanakkan dia. So susu yang ada adalah susu suami sebelum ni. Maka walaupun bekas atau mantan suami dia, tetap itulah ayah susu kepada budak ni. Okey. Ada soalan lain? Awak je satu je. Allahu Akbar. Tak ada lah? Wallah alam lah. Macam mana? Okey. Ulas sudah. Nanti kita bincang lain. Lima kaedah ke 5 bab? 5 kaedah je? Tak, 5 kaedah ni dia sebenarnya ringkas je ni, kan? Memang ringkas betul Syekh bawah. Tapi itulah, kelima ni sekejap je. Dia lama tadi dekat yang mukadimah tu, nak syarah apa tu, nak tengok terjemah. Nak kena baiki terjemah tu, jadi lambat tu. Jadi masa kita nak kena baiki terjemah, dan tadi baca yang mukadimah tu, tak dapatlah kita nak baca banyak. Kaedah ada 40 pada kitab ni. 20 40 Al-Qa'idah Al-Arba'un 40. Ada 40 dalam kitab ni. InsyaAllah lah, bila kita ada waktu lain, tak tahulah bila. Bagus kan? Panjang sikit kan? 1 hari 2 hari banyak sikit dia baca. Dia siang bagus, malam dia hilang tumpuan. Yang mendengar lah, yang cakap okey. Jadi kalau macam siang kan, jadi walaupun panjang tapi dia tak berulang masa. Contohnya sehari ke, sehari setengah ke, siang, petang, malam sikit, tapi tak payah lewat sangat. Tu esok. Jadi mungkin banyaklah kita boleh sehari setengah. Nantilah dimaklumkan lah bila waktu yang munasabah. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.